Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ber-PDPR. Selepas cuti, cikgu harap kamu lebih bersemangat. Baik, untuk kelas Bahasa Melayu hari ini, kita akan belajar tajuk Kenali Kambing Jamna Pari. Okey, buku teks muka surat 168. Sebelum kita teruskan pembelajaran, kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kamu akan belajar bagaimana memindahkan maklumat dari bahan yang kita baca dalam bentuk grafik. Bentuk grafik maknanya bentuk gambarannya, sama ada dalam bentuk peta minda, peta pemikiran, jadual ataupun carta. Okey, dalam bentuk bergambar. Okey, itu objektif ataupun apa yang kita hendak capai pada pembelajaran hari ini. Baik, dalam buku teks muka surat 168 ada satu petikan berkenaan kenali kambing Jamna Pari. Jadi berdasarkan apa yang kamu baca tu, cikgu nak kamu fokus kepada lima perkara ataupun aspek ataupun isi yang terdapat dalam petikan itu, iaitu yang pertama, asal dan ciri kambing, saiz kandang, pemakanan kambing, sistem penternakan dan keistimewaan kambing tersebut. Ini adalah kata kunci ataupun apa yang kita nak fokuskan dalam petikan itu. Okey? Untuk aktiviti, maknanya apa yang kita nak buat hari ini, kita akan mulakan dengan membaca petikan tersebut. Okey? Kemudian kita akan analisis. Analisis itu apa? Buat apa? Kita akan kenal pasti, kita akan cari maklumat berdasarkan aspek ataupun perkara yang cikgu senaraikan tadi, yang 5 tu. Okey? Kemudian kita akan lengkapkan borang pengurusan grafik. Okey? Borang yang cikgu sebut tadi ya. Baik, lihat petikan perenggan pertama dan kedua, cikgu akan bacakan. Okey, kamu teliti ataupun baca sekali rujuk buku teks kamu. Nanti kita akan terus analisis perenggan demi perenggan. Okey, cikgu akan bacakan ya. Kawan-kawan, sila dengar penerangan saya ini tentang perusahaan ternakan kambing Jamna Pari milik datuk saya dengan rakan kongsinya Datuk Ilyas, kata Rajesh. Datuk saya penternak kambing Jamna Pari. Datuk saya mendapat benih kambing dari daerah Utawak di Uttar Pradesh, India. Baka kambing ini antara baka kambing yang terbesar di India. Berat kambing jantan boleh mencecah 44 kilogram, manakala kambing betina pula 36 kilogram. Okey, itu perenggan pertama. Jadi bila kamu lihat perenggan pertama ni, perenggan pertama dan kedua ni, bahagian perenggan pertama ni tak adalah maklumat yang cikgu nak tadi, aspek 5 daripada 5 aspek tadi. Okay. Semua maklumat tu ada dalam perenggan kedua ni. Okay. Yang pertama, daerah Etawah di Uttar Pradesh, India. Apa ni? Ini adalah asal kambing tersebut. Okay. Yang kedua, kita ada baka kambing yang terbesar di India. Maklumat ni adalah berkenaan dengan ciri kambing tersebut. Okey. Yang kedua, kambing jantan mencecah 44 kilogram, manakala kambing betina 36 kilogram. Ini ciri dia. Yang cikgu tandakan ni nanti kamu kena masukkan dalam maklumat ciri. Okey. Tadi dekat asal, yang ini ciri dia. Faham Baik, kita teruskan perenggan seterusnya.
Baik, perenggan 3. Cikgu baca. Datuk dan rakannya membina kandang di kawasan seluas 4 hektar. Mereka membina kandang berukuran 30.5 meter kali 12.2 meter, manakala ketinggian kandang itu ialah 1.5 meter daripada paras tanah. Kandang itu dapat menampung bilangan kambing dalam lingkungan 250 ekor. Okey. Dalam perenggan ini ada maklumat tentang saiz kandang. Jadi maklumatnya ialah berukuran 30.5 meter ni, darab ni dan juga ketinggian kandang 1.5 meter daripada paras tanah. Okey. Kemudian dapat menampung bilangan kambing 250 ekor. Okey. Maklumat yang cikgu tanda ni nanti masukkan dalam borang pengurusan grafik. Masukkan satu-satu. Ini nombor 1. Sini nombor 1. Nombor 2. Ini nombor 3. Sambung ini. Dapat menampung bilangan kambing 250 ekor. Faham Okey, kita tengok perenggan yang ketiga. Okey, itu maklumat tentang saiz kandang. Perenggan keempat ya. Okey, perenggan keempat. Kambing di dalam kandang ini dimasukkan ke dalam sistem penternakan yang digunakan iaitu sistem lepas. Kambing Jamnapari diberi makanan iaitu konsentrat dan daun-daun 2 kali sehari. Selain itu, air bersih sentiasa disediakan di dalam kandang itu. Kemudian, pekerja-pekerja memberi makanan dan minuman yang secukupnya supaya kambing tersebut cepat membesar. Okey. Apa maklumat yang ada? Maklumat yang ada ialah tentang pemakanan kambing tu. Tengok, apa kambing tu makan? Konsentrat, daun-daun, air bersih. Jadi, 3 perkara ni, 3 item ni, kamu tulis dalam bahagian pemakanan. Okey. Maklumat kedua yang ada ialah sistem penternakan dia. Okey. Sistem penternakan iaitu sistem lepas. Masukkan dalam sistem penternakan ini, sistem lepas. Itu maklumat yang ada dalam perenggan keempat. Baik, kita teruskan perenggan kelima. Okey, perenggan kelima. Kambing Jamnapari mudah membiak dan tahan lasak serta sesuai dengan cuaca di Malaysia. Biasanya, sebanyak 4 ekor anak kambing akan dilahirkan dalam satu masa. Oleh itu, mereka akan cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Kat sini ada maklumat mengenai keistimewaan kambing tu berbanding kambing yang biasa. Jadi, apa yang maklumat yang kamu kena ambil? Maklumat ni yang ringkas-ringkas je ke? Bukan nak salin semua. Okey, mudah membiak dan tahan lasak sesuai dengan cuaca di Malaysia. Okey. Okey. Cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Okey. Ini keistimewaan kambing ni. Kalau kita nak buat perusahaan kambing, apakah kambing yang kita perlu dapatkan ciri-cirinya? Tentulah yang mudah membiak. Senang nak membiak dan tahan lasak. Tak adalah nanti cepat mati. Okay? Lepas tu sesuai dengan cuaca di Malaysia ni. Dengan itu kita akan dapat untung daripada perusahaan kambing ni. Okay, jadi maklumat yang ada ni, ini nombor 1 sampai sini, nombor 2 dan ini nombor 3. Ini maklumat tentang keistimewaan dia. Boleh ya? Baik, kita terus perenggan yang seterusnya.
Baik, perenggan ke-6. Kambing jam 6 pagi mempunyai banyak keistimewaannya. Kambing ini dipelihara untuk bekalan daging dan susu. Harga seekor kambing ini mencecah RM5,000. Oleh itu, pendapatan mereka semakin bertambah. Permintaan terhadap kambing ini semakin meningkat. Okey. Kat sini ada lagi keistimewaannya iaitu harga mencecah RM5,000. Jadi seekor kambing ni boleh dapat RM5,000. Jadi ini adalah keistimewaannya. Tambah lagi satu keistimewaannya. Faham? Ini yang ke berapa tadi? 4. Okey. Perenggan seterusnya. Yang terakhir. Kini Datuk saya dan rakannya bercadang untuk mengembangkan perusahaan tersebut dengan menggunakan sistem feedlot. Mereka merancang untuk mengeluarkan produk sampingan yang berasaskan kambing jam 6 pagi. Okey. Kat sini ada satu lagi maklumat iaitu mengenai sistem penternakan. Okey, kalau sebelum ni perenggannya awal dia cakap datuknya menggunakan sistem lepas. Sistem lepas saja untuk menternak kambing ni. Pada kali ni datuknya akan tukar. Nak kembangkan peternakan ni melalui sistem feedlot. Sistem feedlot ni sistem kita kurung kambing ni dalam kandang dan terus-menerus memberi makanan. Okey, supaya kambing ini cepat besar. Okey, dan gemuk. Jadi cepatlah kita boleh jual kambing-kambing ini. Okey. Ini sistem feedlot. Beza kan tadi sistem kandang, dalam kandang lepas tu lepaskan, nanti cukup masa bagi makan, minum, baru dapat kambing yang gemuk-gemuk. Tapi dalam sistem yang ke feedlot ni, kambing dikurung dalam kandang-kandang dan diberi makan, sentiasa beri makan, ada air semua tu. Jadi kambing ni akan makan dan dia akan cepatlah besar. Okey, itu sistem feedlot. Okey, itu maklumat yang kita masukkan dalam sistem peternakan. Ada dua sistem peternakan, ada dua tadi. Sistem lepas dan sistem feedlot. Faham Okey, macam mana bentuk borang grafik tu? Yang kamu kena buat ialah bentuk dia begini. Cikgu buat dalam bentuk peta pokok. Okey. Jadi kamu perlu isikan maklumat tadi. Bukan salin ayat yang panjang-panjang. Salin ayat di sini berdasarkan poin-poin ataupun maklumat-maklumat yang cikgu berikan tadi. Kamu boleh tulis kat sini. Dalam bentuk poin kamu boleh buat tanda bulat ataupun kamu letak nombor. Okey. Tuliskan maklumat ni. Buatlah jadual ini ataupun grafik ini dah besar-besar sikit supaya senang kamu nak tulis. Okey, faham bagaimana kita baca tadi perenggan demi perenggan, kemudian kita isi maklumat dalam kotak ni. Okey, dalam bentuk grafik. Okey, kenapa kita buat dalam bentuk grafik? Okey, faedahnya ialah bila kita nak baca atau beri maklumat tentang sesuatu takkan nak tulis panjang-panjang macam kita buat carta. Okey. Jadi bentuk grafik ini mudah difahami. Kita nak tahu tentang kambing jam 6 pagi ni. Okey, kita beri maklumat apa asal kambing ni. Ciri-cirinya macam mana tadi. Jadi kita senaraikan kat sini. Okey. Ukuran tadi kandang macam mana. Ada beberapa maklumat kita tulis kat sini. Bagaimana pemakanan dia, apa yang dia makan. Okey. Lepas tu sistem peternakan. Ada dua tadi sistem peternakan. Sistem lepas dan sistem feedlot. Kemudian kita senaraikan dia punya keistimewaan. Okey. Itu saja hari ini kamu belajar bagaimana mencatat maklumat yang kamu baca. Jadi kamu bolehlah aplikasikan apa yang kamu belajar ni untuk kamu catat nota. Bila kamu baca nota contohnya dalam
pendidikan Islam, dalam mata pelajaran sains atau sejarah, kamu buat dalam bentuk grafik ini. Okey, dalam bahasa Melayu kita belajar cara-cara nak buat nota ringkas dalam bentuk grafik. Kerana dalam bentuk grafik ni lebih menarik dan lebih mudah dibaca dan bentuk grafik ini lebih mudah diingat. Jadi kalau kamu buat nota, baca dalam bentuk grafik ini berwarna-warni, menarik. Jadi kamu boleh faham, boleh ingat dengan mudah. Okey. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu dapatlah buat latihan ini, buat peta ni. Jadi kamu lengkapkan, tulis dalam buku tulis. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.